Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan dan berefleksi di hadapan Tuhan. 我们感谢神，因为今天晚上我们要一起聆听神的话语，并在他的面前反思。 Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. 之前我邀请我们先做一个祷告， Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. 我们的天父，我们感谢你赐给我们生命中的恩典。 Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul di tempat ini. 我们感谢你，因为你赐给我们机会，让我们今天晚上可以聚集在这里。 Kalau sebentar kami akan menyimak kebenaran firman Tuhan dan berefleksi di hadapan Engkau, 过一会儿，我们要聆听你的话语，并反思。 kami mohon berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami. 求你安静我们的心，我们的思想。 Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. 我们将一切交托在你的手里，从开始一直到结束为止。 Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. 让你的旨意莅临。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣名求， Amin. 阿门。 Mari kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-25. 我们一起翻开帖撒罗尼迦前书5章第12到25节。 Ayat 12 sampai dengan yang ke-18 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan seterusnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第12到18节将用印尼语朗读，19到25节将用汉语朗读。 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. 帖撒罗尼迦前书5章第12到25节。 Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu bersungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 第19节，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要警戒不做。愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那照你们的本是信实的，他必成就这事。请弟兄们为我们祷告。 Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 13 Juni 2020, 弟兄姐妹，在2020年6月13号， Crossway merilis sebuah artikel yang berjudul 10 Reasons to Come Back to Church After COVID-19. Crossway 发表了一篇文章，主题是新冠疫情后信徒返回教会的10个理由。 Menurut artikel ini, salah satu alasan kenapa orang Kristen perlu berkomunitas atau kembali ke gereja karena kita adalah manusia spiritual, keluarga spiritual. 根据这篇文章，为什么信徒要返回教会的其中一个理由，是因为我们是属灵的大家庭。 Kita tidak bisa terus-menerus sendirian. 我们不能总是孤单过着我们的生活。 Kita perlu berkomunitas kembali bersama-sama dengan saudara seiman kita.
我们需要再次与我们主内的弟兄姐妹们重新共处。 Dan saya pikir ini adalah hal yang benar. 我认为这是正确的。 Ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana akibat pandemi, 当我们因为疫情不可以出门时， berapa banyak dari kita mempunyai kerinduan untuk bisa berkomunitas kembali bersama dengan saudara seiman? 我们当中有多少人渴望可以再次与主内的弟兄姐妹再次的共处？ Apakah kita masih mengingat betapa antusiasnya kita ketika kita bisa berkomunitas kembali dengan saudara seiman kita secara tatap muka? 我们是不是还记得当初我们还能够与主内的弟兄们面对面的交流时，我们是那么的热情？ Tetapi apakah kerinduan ini hanya didorong oleh karena alasan saya sudah lama tidak berjumpa dengan saudara seiman saya? 但是我们对团体生活的渴慕，仅仅是因为我们很久没见面了吗？ Tentu tidak. 当然不是。 Sadar atau tidak, kerinduan untuk berkomunitas ini sebenarnya datang dari rasa haus untuk diisi secara spiritual. 觉悟还是没有觉悟到，我们对团体生活的渴慕，来自于我们的属灵生命，希望可以得到充满。 Ada satu kerinduan bagi kita untuk bisa bertumbuh di dalam sebuah komunitas. 我们渴望着能够通过一个团体成长， Dan salah satu tempatnya adalah gereja. 其中之一就是通过教会。 Permasalahannya tidak semua gereja menjadi tempat berkomunitas yang mengisi secara spiritual dan memberikan pertumbuhan kepada orang-orang percaya. 问题在于，不是每个教会都能提供信徒们在灵命上得到充满和成长。 Betul atau betul? 对还是对呢？ Berapa banyak orang yang datang ke gereja tapi mereka tetap merasa kering? 有多少人来到教会，但是他们仍然感到枯干？ Berapa banyak orang yang datang ke gereja tapi mereka merasa semakin terkuras secara spiritual? 有多少人来到教会，但是他们感到他们的属灵越来越被掏空呢？ Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja ini? 弟兄姐妹，这个教会如何呢？ Apakah gereja ini sudah menjadi tempat berkomunitas yang mengisi secara spiritual dan memberikan pertumbuhan kepada setiap kita? 这个教会是不是已经成为提供信徒们灵命上得到充满和成长的团体呢？ Gereja yang saya maksud bukanlah gedung, tetapi kita sendiri. 我所指的教会不是建筑物， Jangan-jangan 而是我们自己。 jangan-jangan tanpa kita sadari gereja ini belum menjadi tempat berkomunitas yang mengisi secara spiritual dan memberikan pertumbuhan. 难不成这个教会还未成为一个提供信徒们在灵命上得到充满和成长的团体？ Padahal Tuhan rindu bahwa setiap gereja dimanapun kita berada bisa menjadi tempat berkomunitas yang mengisi secara spiritual dan memberikan pertumbuhan kepada orang-orang percaya. 事实上，上帝渴望每一个教会，无论我们在何处，都能够成为一个提供信徒们在灵命上得到充满和成长的团体。 Gereja di Tesalonika pada saat itu menjadi tempat berkomunitas yang mengisi secara spiritualitas dan memberikan pertumbuhan. 在帖撒罗尼迦的教会，那时候成为了一个提供信徒们得到充满和成长的团体。 Padahal saat itu mereka ada di dalam penderitaan. 事实上，当时他们正在处在极大的苦难。 Orang-orang Kristen dituduh melawan pemimpin Romawi pada saat itu dengan menyembah raja yang lain, yaitu Yesus Kristus. 当时基督徒被指控崇拜另一位君王，也就是耶稣，而反抗了罗马的领袖。 Hidup mereka penuh dengan yang namanya penderitaan karena hal itu. 由于这些指控，使他们的生活充满了苦难。 Tetapi di kondisi seperti ini, 但是在这种情况下， di tengah kondisi yang kita pikir,
wajar kalau mereka mengalami kekeringan, wajar kalau mereka tidak bertumbuh. 在我们认为他们感到灵性枯干而不成长是很自然的情况。 Alkitab justru menunjukkan mereka mengalami pertumbuhan. 圣经却告诉我们，他们成长。 Kenapa bisa seperti itu? 为什么会这样呢？ Karena mereka memiliki relasi dua arah yang sehat. 因为他们有健康的双向关系。 Mereka memiliki relasi yang sehat dengan sesama anggota gereja dan juga dengan Tuhan. 他们与教会会友之间，还有与上帝有健康的双向关系。 Pertama kita lihat dulu kepada relasi dua arah yang sehat dengan sesama anggota gereja. 首先，让我们先看他们与会友之间的健康的双向关系。 Ada hubungan yang sehat antara jemaat dengan pemimpin gereja dan antara jemaat dengan sesama jemaat. 会众与教会的领袖，还有会众之间有健康的双向关系。 Hubungan yang sehat antara jemaat dengan pemimpin gereja itu bisa dilihat di ayat 12 sampai 13. 会众与教会的领袖有健康的关系，可以在第12、13节看得出来。 Jemaat itu diminta untuk menghormati pemimpin gereja. 会众被要求尊重教会的领袖。 Di dalam bahasa Yunani kata menghormati itu disebut edenai yang berasal dari kata eido yang artinya bukan sekedar menghormati tetapi juga mempedulikan. 在希腊语，尊重的意思不仅是尊重，而且也表现出关心某人。 Berarti jemaat itu tidak hanya menghormati para pemimpin gereja, tetapi mereka juga mempedulikan para pemimpin gereja. 意思是会众不只是尊重教会的领袖，并且他们也关心教会的领袖们。 Tetapi ini bukan artinya para pemimpin gereja tidak punya tanggung jawab untuk mempedulikan jemaat. 但是这不意味着教会的领袖没有责任去关心会众。 Dan hal ini terlihat dari kata memimpin di ayat 12. 这可以从第12节的带领字看得出来。 Di dalam bahasa Yunani kata memimpin di ayat 12 itu disebut noutetontas yang berasal dari kata nouteteo yang artinya bukan sekedar mempraktekkan kepemimpinan tetapi juga menunjukkan kepedulian. 在希腊语，领导这个词，它的意思不仅是实践领导的能力。 Di sini jelas sekali bahwa hubungan yang sehat antara jemaat dengan pemimpin gereja itu sifatnya dua arah. 这很明显，会众与教会的领袖之间的关系是双向的。 Jemaat itu menghormati dan mempedulikan para pemimpin gereja. 会众尊重并关心教会的领袖， Dan sebaliknya para pemimpin gereja itu memimpin dan mempedulikan para jemaat. 相对的，教会的领袖关心并领导会众们。 Hubungan inilah yang memberikan pertumbuhan kepada jemaat di Tesalonika. 正是这种关系提供了帖撒罗尼迦会众的成长。 Maka pertanyaannya dengan kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? 那么问题是我们如何呢？ Para pemimpin gereja, apakah kita sudah memimpin dan mempedulikan jemaat? 教会的领袖们，我们是不是已经表现出了对会众的关心呢？ Para jemaat, sudahkah kita menghormati dan mempedulikan para pemimpin gereja? 会众们，我们是否已经对教会的领袖表现出尊重还有关心？ Apakah di gereja ini hubungan antara pemimpin dengan jemaat itu sifatnya dua arah atau satu arah? 在这个教会，会众与领袖之间的关系是否是健康的双向关系呢？ Mereka tidak hanya memperhatikan relasi antara jemaat dengan pemimpin gereja. 他们不仅是关注会众与
教会的领袖之间的关系， tetapi juga memperhatikan relasi antara jemaat dengan sesama jemaat. 但是他们也关注会众之间的关系。 Dan hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 14 sampai dengan yang ke-15. 我们可以从第14到15节看出来， Di sini kita bisa menemukan beberapa kata kerja 在这里我们可以看到几个动词， seperti tegurlah, hiburlah, belalah, sabarlah, dan juga jangan membalas di ayat 15. 像是警戒、扶助、勉励、忍耐，还有在第15节的不以恶报恶。 Seluruh tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan kasih yang diseimbangi dengan kebenaran. 在第14到15节，一连串的动词是符合真理的爱心行为。 Di sini jemaat tidak hanya menghibur di dalam arti menolong sesama, 在这里，会众不仅勉励扶助， mereka tidak hanya bersabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, 他们不止忍耐，还有不以恶报恶， tetapi jemaat juga memberikan teguran kepada jemaat yang lain saat mereka melakukan kesalahan. 会众在有犯错时，他们也彼此警戒。 Dan teguran ini pun dilakukan dengan cara yang tepat. 这警戒也是以正确的方式实行。 Di dalam bahasa Yunani, kata tegurlah itu berasal dari kata noutete, yang dasar katanya itu berasal dari kata nouteteo, yang berarti memberikan konseling tentang tindakan yang tidak pantas. 在希腊语“警戒”这个词，它的意思是提供有关不当的行为的辅导。 Ini menunjukkan bahwa jemaat menegur satu sama lain dengan cara yang tepat. 这表明会众之间以正确的方式互相警戒， Sehingga mereka bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka. 以便他们能够觉悟到他们自己的错误。 Sayangnya, tidak semua orang Kristen bisa menyeimbangkan antara kasih dengan kebenaran. 可惜的是，不是每一个基督徒都能够把爱与真理平衡。 Banyak orang yang terjatuh kepada dua ekstrim. 很多人走上了两个极端， Mengasihi tanpa menyatakan kebenaran atau menyatakan kebenaran tanpa kasih. 有爱而不说真理，或者是没有爱心说真话。 Tanpa keseimbangan antara kasih dengan kebenaran, maka gereja tidak akan menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan kepada orang percaya. 若爱与真理不平衡的话，那么教会就不会成为一个提供信徒们成长的群体。 Maka pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? 问题是我们如何呢？ Ketika kita membangun hubungan dengan sesama jemaat, 当我们与其他会友建立关系的时候， apakah kita sudah menyeimbangkan antara kasih dengan kebenaran? 我们是否已让爱与真心平衡了呢？ Atau jangan-jangan kita terjatuh kepada dua ekstrim? 还是我们走上了这两个极端？ Kita menyatakan kebenaran tanpa kasih, atau kita mengasihi tanpa menyatakan kebenaran? 我们有爱而不说真理，还是我们有爱心而不说真理？ Kalau gereja kita punya relasi dua arah yang sehat seperti ini, 如果我们的教会有这样的健康的双向关系， gereja kita bisa menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan dan mengisi spiritualitas setiap orang percaya. 那么我们的教会就能够成为提供信徒们在灵命上得到充满和成长的团体。 Tetapi jemaat di Tesalonika ini bertumbuh bukan hanya karena relasi dua arah yang sehat dengan sesama anggota gereja. 然而，在帖撒罗尼迦的会众经历成长，不只是因为教会的会友之间有健康的关系， Pertumbuhan ini juga terjadi karena mereka punya relasi dua arah yang sehat dengan Tuhan. 他们的成长也是因为他们与上帝有健康的双向关系。 Dan hal ini terlihat di dalam ayat 16 sampai yang ke-22.
这可以在第16到22节看得出来。 Dari ayat 16 sampai yang ke-18, pertumbuhan jemaat di Tesalonika terlihat ketika mereka memberikan respons yang tepat terhadap penderitaan hidup. 在16到18节，帖撒罗尼迦会众的成长，可以从当他们面对苦难时，做出正确的反应看得出来。 Relasi mereka dengan Tuhan membuat mereka bersukacita. 他们与上帝的关系使他们有喜乐， Mereka berdoa kepada Tuhan. 他们向上帝祷告， Dan mereka mengucap syukur di tengah penderitaan hidup mereka. 并且在苦难中谢恩。 Penderitaan bukan membuat mereka meninggalkan Tuhan, 苦难没有使他们离开上帝， tetapi mereka memuliakan nama Tuhan. 并且让他们荣耀上帝的名。 Sementara itu di ayat 19 sampai dengan yang ke-22, pertumbuhan jemaat di Tesalonika terlihat ketika mereka menjaga diri mereka dari berbagai hal yang menjauhkan mereka dari Tuhan. 在第19到22节里，我们可以看帖撒罗尼迦会众的成长，可以从当他们远离那些使他们远离上帝的一切事物看出来。 Relasi mereka dengan Tuhan membuat mereka tidak memadamkan roh, yang berarti tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus. 他们与上帝的关系使他们没有消灭圣灵的感动，也就是他们不限制圣灵的工作。 Mereka mengkritisi setiap nubuat yang mereka dengar. 他们批判他们所听到的预言， Dan mereka juga menjauhkan diri mereka dari setiap tindakan kejahatan. 他们也远离邪恶。 Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa saat itu mereka dikelilingi oleh orang-orang Romawi. 弟兄姐妹，别忘了，当时他们四周围都是罗马人， Fokus hidup mereka itu hanya menyenangkan diri mereka. 他们的生活焦点只是他们自己的享乐。 Dan prinsip hidup ini jelas bertentangan dengan Tuhan. 这样的生活原则肯定是违背上帝的。 Itulah sebabnya mereka tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus. 这就是为什么他们没有限制圣灵的工作， Mengkritisi setiap nubuat yang mereka dengar. 批判他们所听到的预言， Dan menjauhkan diri mereka dari setiap kejahatan. 并远离邪恶。 Dan di saat seperti itulah mereka mengalami pertumbuhan. 在这种情况下，他们经历了成长。 Ini menunjukkan bahwa relasi dua arah yang sehat dengan Tuhan itu memegang faktor penting di dalam pertumbuhan seseorang. 这表明，会众与上帝的关系是决定教会能否成长的关键因素。 Kalau begitu pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita sudah memiliki relasi dua arah yang sehat dengan Tuhan? 那么，给予我们每个人的问题是：我们是否与上帝有了健康的双向关系？ Bapak Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak kita melihat gereja ini sudah menjadi tempat untuk bertumbuh dan diisi secara spiritual. 弟兄姐妹，我不晓得我们是否认为这个教会已经成为提供信徒们成长的团体或否。 Tetapi kalau kita merasa atau berpikir gereja ini memang belum menjadi tempat di mana kita mengalami pertumbuhan atau diisi secara spiritual, 但是，若我们认为这个教会还未成为提供信徒们灵命上得到充满和成长的团体， jangan-jangan kita sendiri tidak memiliki relasi dua arah yang sehat dengan 是 Tuhan. 是不是因为我们自己与上帝没有健康的双向关系？ Mari kita kembali berefleksi di hadapan Tuhan. 让我们再次的回到上帝的面前反思： Apakah kita sudah punya relasi dua arah yang sehat dengan Tuhan? 我们是不是与上帝有了健康的双向关系？ Apakah relasi dengan Tuhan sudah membuat kita menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan dan mengisi secara spiritual? 我们与上帝的关系是否成为了提供信徒们在灵命上得到充满和成长的团体呢？
Bapak Ibu Saudara, menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan tentu bukan hal yang mudah. 弟兄姐妹，成为提供信徒们成长的团体，当然不是一件容易的事。 Percayalah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, 请相信，若我们依靠着我们自己的力量， kita tidak akan pernah bisa menjadi tempat berkomunitas yang mengisi spiritualitas dan juga memberikan pertumbuhan. 我们不可能成为一个提供信徒们灵命上得到充满和成长的团体。 Itulah sebabnya mari kita mau mengandalkan Tuhan. 这就是为什么我们要依靠上帝。 Jadikanlah Tuhan itu sebagai landasan bagi kita untuk belajar menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan kepada orang-orang percaya. 让上帝成为我们学习、成为提供信徒们成长的团体的基础。 Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan semua ini. 上帝会赐给我们力量去行这一切。 Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada malam ini memang agak berat. 弟兄姐妹，我们今天晚上思想的内容确实很沉重。 Di satu sisi saya menyadari bahwa setiap kita adalah manusia yang berdosa. 在一方面，我觉悟到我们是罪人。 Selama kita masih berdosa, maka tidak ada satu tempat berkomunitas manapun yang bisa memberikan pertumbuhan secara sempurna kepada kita. 只要我们还犯罪时，那么没有一个团体是完美的。 Kita masih berpotensi menyakiti sesama kita dan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. 我们还有可能彼此伤害，而成为了别人的绊脚石。 Tetapi semua itu tidak boleh menjadi sebuah alasan bagi kita untuk lari dari tanggung jawab ini. 但是这一切不可以，也不能够成为我们逃避的借口。 Kita bisa menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan ketika kita membangun relasi dua arah yang sehat, baik dengan sesama ataupun dengan Tuhan. 我们可以成为提供信徒们成长的团体，当我们与会友之间，还有与上帝有健康的双向关系。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita gunakan waktu teduh ini untuk sama-sama bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi tempat berkomunitas yang memberikan pertumbuhan kepada saudara seiman kita? Apakah kita sudah memiliki relasi dua arah yang sehat, baik dengan sesama ataupun juga dengan Tuhan? Apakah kehadiran kita sudah membuat orang-orang di sekitar kita bertumbuh, diisi secara spiritual, atau justru belum? Mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan waktu ini. Kita gunakan momen teduh ini 1-2 menit ke depan. Kita hanya mau secara pribadi ngomong dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, berefleksi di hadapan Tuhan. Bapa, ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami masih menyadari kami bukan manusia yang sempurna. Kami mungkin belum menjalin relasi yang baik dengan sesama kami, belum menjalin relasi yang baik dengan Tuhan juga. Tuhan, ampuni kami kalau kehadiran kami bukan membuat orang-orang di sekitar kami diisi secara spiritualitas. Kehadiran kami bukannya membuat orang-orang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kami mau sama-sama belajar di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Sekalipun tidak mudah, kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk bisa melakukan firman ini. Agar setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan juga untuk setiap kami yang mengikuti secara online, kami boleh mengalami pertumbuhan dan boleh diisi secara spiritualitas.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.